Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada malam ini Allah telah menghantar kita seorang saudara kita, iaitu Brother Lim Joy Sun. Beliau datang tadi daripada Ampang, saya rekan kami. Jadi yang Sagwati masjid bagi itu mungkin sekadar minyak tu. Jadi satu lagi yang saya nak beritahu, Brother Lim berasal daripada Melaka. Beliau memeluk Islam pada ketika umur beliau 27 tahun, dan selepas daripada itu saya juga sekarang saya rasa beliau bergiat sepenuh masa sebagai pendakwah, membuat kajian-kajian berkenaan dengan Islam dan agama-agama lain. Jadi satu lagi yang saya rasa nak bagi tahu kat sini, beliau juga setahu saya lah, ikut dia punya study sikit, tengok dia punya video tu, beliau suka kalau tuan-tuan yang ada ni boleh berinteraksi dengan beliau. Jika tuan-tuan sudi ada soalan-soalan yang perlu ditanyakan kepada beliau, saya persilakanlah, mungkin dalam 2-3-4 soalan. Dan di samping itu saya minta, kalau boleh lah, sebab ini peluang-peluang sekali-sekala yang beliau boleh sampai kat sini. Saya tak tahu bila beliau akan sampai lagi dekat sini. Jadi kalau boleh rapatkan ke depan, sedekat yang boleh lah. Macam mana kita buat rakaman TV yang alaqah dan sebagainya, kita boleh duduk dekat dan lebih ramai daripada ni. Jadi saya berhajat, saya juga macam terfikir kepada saya lah, seolah-olahnya kalau kita boleh berbangga dengan Ahmad Hidayat ataupun tu Dr. Zakir Naik. Jadi saya rasa Dr. Lim, Brother Lim Joy Sun pun tidak kurang daripada tu pada pandangan saya lah. Jadi saya rasa beliau mungkin dapat memberikan kritikan kepada kita yang secara betul terang, dan daripada itu kita boleh mendapat ubat-ubat yang baik untuk menjayakan dakwah Islam di Malaysia ni khususnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan dengan hormatnya yang bahagia Brother Lim Joy Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa malam ini, insyaAllah. Masa yang diberikan amat singkat, so tak bolehlah berbincang kadang lebar tentang apa isu pun. Secara sekadar ringkas dan sekadar pastilah saja untuk malam ini. Tapi sebelum saya mulakan, boleh tak izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Sebab pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Tetapi pepatah orang Cina kata nanti sudah cinta banyak peningkatan. Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Joy Sun. Lim Joy Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Joy Sun. Saya tak tukar nama. Orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Mungkin ramai muslimah di sini bertanya-tanya kenapa tak tukar. Jawapan saya amat ringkas, suka hati saya. Saya tak tukar nama ni ada banyak sebab. Sebab pertama, nak ubah persepsi masyarakat. Ramai orang ingat bila Cina masuk Islam, masuk Melayu. Kalau saya tak tukar nama, orang tak boleh kata saya masuk Melayu. Ramai orang ingat Islam itu agama orang Melayu. Padahal Islam ni agama universal untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi. Betul tak betul? Kalau saya tak tukar nama, baru nampak Islam itu universal. Saya tak tukar nama sebab nak ambil hati mak bapak saya.
sebab mereka punya nama yang elok-elok. Saya tak tukar nama sebab ramai orang bukan Islam yang belum Islam, yang minat nak masuk Islam, yang ingin nak masuk Islam, tapi kadang-kadang yang halang mereka isu nama. Mereka tak selesa. Ada pula yang masalah mereka ada banyak harta, banyak tanah, banyak kedai, banyak perniagaan, banyak investment dan sebagainya. Tapi bila dah tukar nama jadi masalah. Sebab mereka kena pergi sumpah, isi form sumpah, satu persatu kena tukar nama. Kadang-kadang masih makan belanja yang banyak. Saya tak tukar nama masih lagi sebab masih lagi ramai orang Islam mempunyai persepsi nama Islam ni nama dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Tetapi mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna yang baik. Setuju ke tak setuju? Yang paling utama sebab saya tak tukar nama, sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut sunnah Nabi, zaman Nabi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, kaum lain yang memeluk agama Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Ini sunnah Nabi. Contohnya Salman Al-Farisi, daripada orang Parsi. Sebelum Islam, selepas Islam nama yang sama, Bilal Arab. Bilal daripada Ethiopia, Afrika. Sebelum Islam, selepas Islam nama yang sama. Ini sunnah Nabi. Nabi tak suruh orang tukar nama. Kenapa Nabi tak suruh tukar? Supaya permudahkan untuk mereka berdakwah kepada kaum-kaumnya. Itu sebabnya saya kekalkan nama. Cukuplah, itu yang pertama. Yang kedua, tak ramai penceramah cakap, tapi saya mau cakap. Saya sudah berumah tangga dan mempunyai 10 orang anak. Last kali saya dilahirkan oleh keluarga yang beragama muda, memeluk agama Kristen pada usia 14 tahun. Alhamdulillah pada usia 27 tahun telah memeluk agama Islam. Sampai sekarang sudah 19 tahun telah memeluk agama Islam. So itu sedikit dari saya. Jom kita bincang sedikit perbincangan malam ini. Saya nak bincang sedikit tentang perbandingan agama. Mungkin perbandingan agama sekarang mungkin agak baru di Malaysia. Okay? Malam ini nak bincang sedikit tentang perbandingan agama. Tapi sebelum itu nak tanya soalan itu boleh? Boleh bagi tahu saya siapakah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama yang kita kenal? Siapa? Putra Jaya. Kenal tak Ahmad Didat? Syekh Ahmad Didat. Dia guru pertama saya. Ahmad Didat. Dan kalau kita lihat rekod Ahmad Didat adalah dia telah bawa juta orang memeluk agama Islam. Salah seorangnya adalah saya. Daripada debat, dialog dia telah menyebabkan ramai orang memeluk agama Islam. Saya setuju. Ahmad Didat memang tokoh yang salah seorang tokoh yang paling hebat. Sebenarnya yang paling hebat dalam zaman elektronik. Lebih tepat, yang paling hebat dalam zaman elektronik. Pernah tak kita jumpa mana-mana ulama yang zaman elektronik ini boleh bawa juta orang masuk Islam? Okey, itu Ahmad Didat. Persoalan macam mana Ahmad Didat menjadi begitu hebat dalam bidang perbandingan agama? Kalau ikut latar belakangnya, dia asal dari India, dia berhijrah ke South Africa, Durban, dan dia hanya mempunyai kelayakan akademiknya sampai darjah 5. Macam mana dia boleh jadi begitu hebat? Di mana dia belajar? Siapa guru Ahmad Didat? Guru Ahmad Didat adalah Maulana Khairanawi. Maulana Khairanawi telah menulis satu buku yang bernama Izharul Haq, The True Reveal. Buku itu ada 4 jilid. Dan buku itulah telah transform Ahmad Didat menjadi seorang pendakwah yang begitu hebat sekali, terutama dia berdialog dengan pihak-pihak Kristen. Pernah baca tak buku Maulana Khairanawi? Pergi internet dia boleh download di soft copy, dia boleh Izharul Haq, dia 4 jilid, boleh download semua. So sekarang siapa lebih hebat? Tidak ada hebat ke guru? Siapa guru kepada Maulana Khairanawi? Bagi saya, guru kepada Maulana Khairanawi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So baginda adalah tokoh yang paling hebat dalam perbandingan agama sepanjang zaman.
He is the best in the world. Malamnya tak ramai orang Islam tahu. Kalau kita nak bukti, kita buka Al-Quran, baca tafsir Quran. Contohnya kalau kita baca surah Al-Imran, surah 3 ayat 59 hingga 64. Ada 6 ayat dalam Quran. Kalau kita baca, kita akan dapat lihat betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bagi contoh. Salah satu peristiwa yang berlaku dalam tafsir itu sebut baginda pernah selepas dilantik sebagai seorang Nabi atau seorang Rasul, sering kali tulis surat kepada orang-orang yang pemerintah-pemerintah yang bukan Islam ataupun yang belum Islam. Baginda tulis surat. Kalau mengikut pendapat ulama, baginda telah tulis tidak kurang daripada 300 surat. Surat itu untuk apa? Baginda tulis surat untuk mengajak orang supaya memeluk agama Islam. Baginda kata, aslim taslam, masuklah Islam dan kamu akan selamat. Ini sunnah Nabi. Tulis surat ajak orang masuk Islam. Rasa-rasa sunnah ini, tulis surat ajak orang masuk Islam ini, mungkin lagi tak ada. Dah putus. So, pernah sekali baginda tulis surat kepada seorang pemerintah di Najran. Namanya Abu Hatifah bin Aqam. Dia seorang bishop. Bishop dalam mazhab Eastern Orthodox Church. Pernah dengar tak Eastern Orthodox Church? Tak pernah dengar. Pernah dengar Katolik? Roman Katolik kita dengar kan? Roman Katolik dia punya padri dipanggil priest. Dia ada bishop, archbishop, cardinal, pope. Itulah hierarki dalam agama mazhab Roman Katolik. Tapi dalam Protestan, satu lagi mazhab yang tak ada padri pun. Mereka panggil ketua mereka sebagai pastor. Kalau tak boleh ingat pastor. Zaman Nabi Muhammad SAW, mazhab di situ bukan Katolik, bukan Protestan. Mereka adalah Eastern Orthodox Church. Kalau orang yang belajar di tanah Arab, kalau mereka belajar perbandingan agama, mereka biasanya ambil rujukan daripada Eastern Orthodox Church, bukan Katolik, bukan Protestan. So mereka ada padri, ada bishop. Paling tinggi pangkat di Eastern Orthodox Church adalah Patriarch of Constantinople. Okey, so baginda pernah tulis kepada seorang bishop di situ. Bila bishop baca surat itu terkejut. Kenapa terkejut? Tiba-tiba ada surat, ada orang mengaku dia seorang Nabi, seorang Rasul, dan ajak mereka supaya masuk Islam. Dia terkejut. Sebab dalam agama Kristian mereka tidak percaya akan ada Nabi lagi selepas Nabi Isa alaihissalam. Mereka terkejut. Dalam Bible pun ada sebut begitu. Dalam Gospel of Matthew chapter 24 verse 24. So dalam Bible disebut, they shall rise many false prophet and false Christ. Tak akan dilahirkan ramai nabi yang palsu, al-Masih yang palsu. They shall perform many miracles. Mereka juga akan melakukan banyak mukjizat. They shall even deceive the very elect. Dan mereka juga akan menirukan, termasuk anak murid Nabi Isa alaihissalam. So Kristen tidak percaya akan ada Nabi, tetapi terima surat. Apa mereka buat? Sebelum mereka menolak Nabi Muhammad SAW, mereka pergi ziarah Nabi. Mereka bincang dan pergi ziarah Nabi. Dan mereka datang seramai 60 orang. Satu rombongan seramai 60 Kristen pergi ziarah Nabi. Di kalangan 60 ni 14 adalah padri, priest atau bishop. So mereka pergi ziarah Nabi. Rasa-rasa mereka ziarah Nabi tak ini. Mereka pergi ziarah Nabi di Masjid Nabawi. Mereka pergi ke Masjid Nabi. So semasa mereka datang, baginda jemput mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Jemput mereka masuk. Dan mereka berdialog, berhujah, berdebat dengan Nabi selama 3 hari 2 malam. Biasanya forum ke, ceramah ke, dialog ke biasanya berapa jam ke. Ini 3 hari 2 malam. Ini maraton itu. Dan bukan saja 3 hari 2 malam, malahan pada Ahad pagi, semua 60 rombongan 20 orang Kristen, mereka ini nak buat sembahyang Kristen. So hari Ahad ini adalah hari besar bagi orang Kristen. Hari Jumaat ini adalah hari besar bagi orang Islam. Bagi orang Yahudi, Sabat, Sabtu. Orang Kristen, Sunday.
Dan mereka nak buat sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Rasa-rasa para sahabat akan benarkan ke tidak? Tak ada satu pun benar. Tetapi mengikut beberapa tafsir, salah satu dalam tafsir adalah Al-Azhar Hamka. Dia sudah dengan tafsir Hamka. Tafsirnya, dalam tafsir itu ada sebuah apa? Ada satu pendapat yang disebut baginda telah membenarkan mereka sembahyang cara Kristian dalam Masjid Nabawi. Hari ini, kalaulah orang Kristian tiba-tiba lalu kita pergi masjid nak tumpah-tumpah untuk sembahyang Kristian, kita bagi tak? Kita bagi tak bagi? Tak bagi kan? Di Malaysia sangat pelik kan? Nabi benarkan, kita tak benar. Satu. Yang kedua, kebanyakan masjid yang lama-lama kalau pergi Melaka, dia design itu cara Cina ni. Ramai Cina juga dalam membina masjid. Tapi bila masjid itu sudah siap, Cina tak boleh masuk. Kenapa? Kalau ikut tafsir, Nabi benarkan orang bukan Islam masuk, bukan saja orang Kristian. Termasuklah Nabi benarkan orang-orang ketua Taif masuk ke dalam masjid Nabawi, berdialog, dan juga orang-orang lain yang bukan Islam, yang musyrik pun semua masuk dalam masjid. Nabi benarkan, kita tak benarkan. Kenapa ya? Apa sebabnya kita tak benarkan dia masuk, orang bukan Islam masuk? Nak tahu sebab tu? Saya tahu satu je sebab. Saya tak pandai sangat. Satu sebab yang saya tahu. Sebab masjid dan surau di Malaysia sebenarnya dia lebih suci daripada masjid Nabawi. Faham tak saya cakap apa? Kurang faham terus. Maksud saya apa? Saya sedang buat apa? Tak tahu. Ini ada satu perkataan bahasa Melayu baru boleh. Mulai hari ini kita gunakan perkataan ini. Dipanggil sintang, singgih sampai hantam. Kalau Nabi Muhammad SAW telah halal dan orang bukan Islam masuk, siapalah kita nak halal orang bukan Islam masuk? Itu poin saya. Sepatutnya masjid atau tempat yang kita memperkenalkan Islam kepada orang yang bukan Islam, tempat untuk berdialog, berbincang, berhujah untuk orang mengenali agama Islam. Tapi malah yang kebanyakan masjid semua kita tak benar orang bukan Islam, walaupun mendekati masjid kita. Okey, cukup pendekkan cerita, mereka nak masuk dan mereka berdialog dengan Nabi. Sebagai tuan rumah, Nabi cakap kepada mereka berdua. Sebenarnya Nabi berdialog dengan dua orang. Salah satunya adalah Abdul Al-Masih atau Hisham bin Akamah. Dua-dua ni Hisham. So bagi dia sebagai tuan rumah, bagi dia kata kepada mereka berdua, Aslimah. Ada Aslimah. Maksudnya Aslimah? Masuklah kamu ke dalam Islam. Bagi dia kata, be Muslim. Kalau itu sunnah Nabi, jumpa orang bukan Islam, ada orang masuk Islam. Hari ini sunnah ni ada lagi tak? Tidak ada jalan-jalan kita, kawan-kawan kita, orang yang kita kerja satu pejabat atau satu kawasan syarikat. Kita jumpa tak orang bukan Islam masuk Islam? Nampak ayat John masuk Islam, dari wudu masuk Islam, tak ada. Setakat paling ini sunnah Nabi agak-agak pengusah. So bila baginda ajak mereka masuk Islam, mereka menjawab tak Islamnya kau. Dia kata mereka telah lama Islam, mereka lebih awal Islam pada baginda. Oh, dia kata dia lebih awal. Dan ulama-ulama Islam kaji kata-kata mereka. Ulama-ulama Islam sendiri sebenarnya memang ada sedikit kebenaran. Memang betul Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Tapi masalah sekarang ini, orang Kristian yang tidak ikut ajaran Islam lagi, mereka telah terpesong. Sebab itulah bila Nabi jawab, Nabi kata, Kazab. Nabi kata, kamu semua ni berdusta, kamu semua ni menipu. Mana aku mengenal Islam, da'aku kembali dan hiwala wa ibadatul masa. Nabi kata, kamu semua terhalang pada agama Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Betul tak? Agama Kristian hari ini dia kata Jesus Christ sesama Allah. Nabi Isa alaihissalam Rasulullah dia kata anak Allah. Betul tak? Sebab itulah Nabi kata kamu bukan Islam, kamu syirik kepada Allah. Siapa kata Allah mempunyai seorang anak, dia bukan Islam? Saya tak peduli lah IC kau Islam pun dia bukan Islam. Betul? Itu tak syirik kepada Allah. Tambahan lagi, mereka memulia-muliakan salib. Muliakan salib. Orang Kristian juga buat macam ni. Sangat sebetulnya
Dan kalau mereka nak bunuh Dracula, apa dia buat? Gunakan keris Melayu ke, pedang Jepun ke, atau pakai cross? Dia gunakan cross. Dia ingat cross ni ada kuasa, padahal cross tak ada kuasa. Cross mana ada kuasa? Sekali lagi, ini syirik kepada Allah. Tambahan lagi, bukan saja syirik, malahan mereka tukar syariat. Apa yang tukar? Ikut agama Kristian, kalau kita bilang apa yang dibawa dengan Nabi sebelum itu, kerbau pendek ini adalah haram dimakan. Banyak ayat dalam Bible ini haram, tapi mereka menghalalkan. Bukti kat mana? Kalau kita lihat Bible, contohnya dalam kitab yang bernama Leviticus 49 ayat 28, ayat itu sebut, "Thou shalt not eat the flesh of the swine." Kamu tak seharusnya makan daging khinzir. It is unclean for you. Dia tidak bersih, dia tidak suci bagi kamu. Thou shalt not touch it. Kamu tak seharusnya sentuh pun dia. Ikut Kristian Bible, begitu banyak ayat dan sebagainya sebut begitu, tak seharusnya makan. Tapi orang Kristian hari ini buat 2 bilion Kristian dalam dunia ini hari-hari makan kerbau ini. Bukan saja mereka syirik, malah mereka tukar syariat. Bukankah mereka dah sesat? Mereka terpesong. Oh, mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati. Maka mereka mulai tanya soalan kepada Nabi. Mereka cuba nak perangkap Nabi. Apa dia tanya? Dia kata, "Inna yakul Isa wa yalaki faman abna." Dia kata, kalau Isa bukan anak Allah, siapa bapak? Kalau orang Kristen tanya kita sekarang, kita boleh jawab. Boleh cuba jawab. Kalau Isa bukan anak Allah, siapa bapaknya? Cakap. Tuan Director suruh saya action. Tuan Director tak suruh saya cakap. Soalan ini, kalau orang Kristen tanya kita, masih lagi orang kita tak hari ini, selepas 1400 tahun, Kristen masih menggunakan ini sebagai hujah. Kadang-kadang boleh cari makan, boleh mendahulukan orang Islam. Tapi baginda telah menjawab 1400 tahun yang lalu. Baginda tanya apa? Baginda harus menjawab. Bila mereka tanya soalan ini, baginda tanya dulu soalan ini untuk menjawab soalan ini. So baginda kata, "Rasul taklam, adakah kamu semua mengetahui? Adakah kamu semua faham?" Baginda tanya mereka, "Anak mesti menyerupai bapaknya." Mereka jawab, "Ya Muhammad, setuju." Ini berdialog ni dengan Kristen, Bishop Kristen. Dan tanya, anak mesti menyerupai bapa. Mereka kata, "Ya Muhammad." Mereka tak tahu sebenarnya ini perangkap Nabi. Nabi cuma nak perangkap mereka. Apa maksud anak mesti menyerupai bapa? Kalau Isa alaihissalam adalah anak Allah, Isa alaihissalam anak mesti menyerupai bapaknya. Maksudnya Isa alaihissalam mesti menyerupai Allah. Mereka pergi jawab, "Ya Muhammad, bukankah ini perangkap?" Lepas tu mereka tanya, bagi tanya satu soalan ini, "Alasun tak lakuna an-narakan ayulaya." Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? An-narakan. Nabi tak kata an-narabaku. Nabi kata Tuhan kita. Nabi tak kata Tuhan kamu. Dia kata Tuhan kita. Berarti ini orang Islam, orang Kristian, sebenarnya kita sama-sama sama Allah. Yang bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Itu yang beza. So, mereka kata, "Ya Muhammad, setuju. Tuhan yang kita sembah Allah hidup sama sekali tak mati." Dia tak tahu ini perangkap yang dulu. Dia dah setuju 2 kali. Jadi masalah sekarang. Bukankah dalam Islam Kristian Nabi Isa alaihissalam mati disalib? Betul? Dia mati disalib kan? Orang Kristen semua percaya. Ini akidah yang pertama dalam agama Kristen. Jesus Christ died for the sin of mankind. Dia disalib dan on the cross to redeem the sin of mankind. So dia disalib untuk menebus dosa manusia. So orang Kristen percaya Nabi Isa alaihissalam mati. Tadi kalau anak mati, bapa tak mati, anak menyerupai bapa tidak. Terkejut mereka. Tak pernah ada orang boleh patahkan hujah. Lepas tu mereka tanya lagi. Dia minta Nabi Muhammad SAW, boleh tak bagi satu nama? Satu nama aja. Satu manusia yang wujud di muka bumi ini yang tak ada bapa. Maka bagi dia baca ayat Quran, surah Al-Imran, surah ketiga ayat 59.
Dia kata inna masalah Isa ilallahi kama persamaan antara Isa dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tangan, hanya mengatakan kun fayakun. Betul. Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mukjizat ini yang tak ada bapa ada ini. Kalau kelahiran sedemikian, orang Kristian anggap sebagai kalau dia tak ada bapa, maka bapa adalah Allah. Kalau begitu, kalau kelahiran sedemikian menjadikan dia anak Tuhan bagi orang Kristian, maka Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Terkejut ahli bagi semua. Dan perbincangan soal jawab ini selama 3 hari 2 malam. Apa yang berlaku selepas itu? Akhirnya ada sekelitian pagi itu akidah yang murtad. Dia murtad Kristian, masuk Islam. Beberapa pagi dan mereka bawa berita perbincangan 3 hari 2 malam itu soal jawab itu, bawa balik ke negara dinaskan dan sampaikan kepada rakyat di situ, kebanyakannya beragama Kristian, sampaikan kepada mereka. Akhirnya apa berlaku? Satu persatu memeluk agama Islam. Nah, hari ini kita berkira-kira majoriti masyarakat kita adalah beragama Islam. Dakwah siapa sebenarnya? Dakwah Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya dakwah Nabi dalam bidang perbandingan agama. Sebenarnya perbandingan agama adalah sunnah. Sepatutnya diajar di rumah, diajar di sekolah, diajar di masjid surau. Malah tak banyak lakukan. Kalau kita tak belajar perbandingan agama, kalau kita tak banding, susah kita nak menghargai agama Islam. Setuju tak? Tak banding susah nak menghargai. Tak percaya? Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang itu kalau tidak tahu tentang jahiliyah, susah nak dia menghargai kebenaran. Apa maksudnya? Kalau seseorang itu tak tahu kebatilan, susah nak dia menghargai kebenaran. Tak banding susah nak menghargai. Tak, kalau tak percaya tengok suasana di Malaysia hari ini. Ramai tak orang Islam tak menghargai Islam atau sedikit saja. Masa kenapa ramai? Kenapa ramai? Salah satu sebab kita orang Islam di Malaysia, maaf ya, boleh tak cakap terus terang? Boleh? Boleh tak selepas ini saya boleh balik? Boleh cakap terus terang? Salah satu sebab bagi saya adalah cara kita belajar Islam ini kurang tepat. Saya bagi contoh. Saya sebelum masuk Islam, saya buat kajian tentang Islam. Saya ada 4 peringkat. Saya ringkas saja. Pertama, saya beli buku semua tentang Islam. Nah, faham Quran beli terjemahan Quran tersebut, bahasa Arab tak belajar. Terbaca terjemahan Quran, beli beberapa terjemahan, beli tafsir Quran sebab faham Qurannya. Nah, faham hadis saya beli Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Majah dan sebagainya. Nak belajar lagi, saya beli buku sirah. Nak belajar lagi, saya beli buku fiqh. Saya nak belajar lagi, saya belajar buku usul fiqh. Nak belajar lagi, saya beli buku nafsu syariah, buku semua saya beli. Boleh tak seorang mekanik tanpa mempunyai alat-alat mekanik kena repair screwdriver semua tak boleh jadi mekanik tak? Tak boleh kan? Boleh tak seorang Islam tidak mempunyai buku-buku yang saya sebutkan? Lepas saya beli, saya langkah kedua, saya baca, saya kaji, saya bincang dengan pakar-pakar. Sebab saya percaya nak faham sesuatu agama kena tanya pakar, bukan tanya orang yang biasa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kita tak tahu sesuatu tentang zikir, tanya yang pakar. Allah suruh kita tanya orang yang pakar. So saya selalu bincang dengan tokoh-tokoh orang yang pakar-pakar. Boleh faham tak maksud pakar? Teks ini. So selalu saya tak boleh faham tak semua faham. Tapi bila saya tanya semua tak faham. Teks ini. Nak faham Quran tanya siapa? Peningat. Jadi balik-balik ustaz. Betul. Nak faham Quran bukan tanya ustaz biasa. Nak faham Quran tanya mufassirun, orang yang pakar tafsir Quran. Nak faham hadis tanya hadis. Nak faham fiqh tanya ahli fiqh. Nak faham usul dan maqasid tanya mujtahid, tanya mufti, bukan tanya orang biasa.
Kita bincang, belajar Islam dengan orang yang pakar, bukan satu pakar. Kena ada beberapa pakar dalam setiap bidang yang kita belajar untuk memastikan apa yang kita faham itu betul dan tepat. Selama ini kita belajar Islam, belajar dengan pakar atau belajar dengan yang biasa. Itu jadi masalah pertama. Masalah yang pertama. Dan seterusnya, bila saya kaji, bila saya rasa, bila saya kaji, saya yakin apa yang kajian saya masih lagi tetap terbuka untuk kritikan, terbuka untuk diperbetulkan. Saya sentiasa tanya pendapat orang lain apa yang saya sampaikan. Kalau salah, tolong tegur saya, tolong bagi tahu saya, tolong betulkan saya. Sentiasa terbuka. Adakah kita mempunyai sikap begitu? Saya belum jumpa satu lagi masjid di dunia, bukan di dunia yang saya pernah pergi. Tak pernah ada satu, dia dipanggil suggestion box. Dia satu kotak yang orang boleh bagi pandangan, orang boleh bagi teguran. So banyak kali saya pergi solat Jumaat di Selangor. Maaf cakap Islam, mau ceramah. Khutbah Jumaat biasanya pada skrip kan. Bila baca skrip, berapa kali dah saya dengar guna hadis palsu. Nak tegur tak ada saluran, nak mula daripada mana. Lepas tu kita seharusnya ada apa nama suggestion box ataupun kotak yang untuk orang bagi pandangan atau teguran supaya kita boleh meningkatkan dan memperbaiki. So pada ketiga saya sentiasa terbuka. Satu masalah paling besar bagi orang yang lahir Islam nak maju. Satu masalah paling besar untuk orang yang lahir Islam, dia nak maju ke depan dalam Islam. Dia sesuatu yang menghalang mereka, something that blocking them. Orang putih kata undo and unlearn. Kita tak boleh undo, kita tak boleh unlearn. Itu jadi masalah. Apa maksud undo and unlearn? Dia sudah belajar sesuatu. Kita nak kata ini saking tak benar, ini Nabi tak ajar ini, Nabi ajar ini. Bagi dalil itu pun dia tak akan terima. Takkanlah itu betul. Ustaz saya ajar, tak serba dia betapa hebat, jumpa dia betapa hebat. Saya sudah belajar berpuluh-puluh tahun dengan dia. Takkan lagi orang lebih hebat dari guru saya. Kalau kita mempunyai sikap sedemikian, susah kita nak maju ke depan. Sayyidina Ali dia pernah berkata, yang penting bukan siapa yang cakap, yang penting apa yang bercakap. So kadang-kadang kita tengok brand kan, kita tengok label kan. Dalam Islam bukan tengok brand atau label, tengok apa yang cakap. Kebenaran kan bukan kebenaran. So pilihan cerita peringkat ketiga, peringkat keempat, tak ada banyak masa lagi. Saya daftar masuk Islam dan sebagainya. So ini cara saya belajar Islam. Segala-gala yang saya belajar selepas itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 peringkat. Cara macam ni belajar Islam betul besar. Hari ini kita orang Islam belajar kebanyakan 1, 2, 3, 4, 4 terus. Kalau kita 4 terus, maksudnya kita memeluk Islam ke kita mewarisi agama Islam? Islam boleh diwarisi tak? Bapa Nabi, bapa Rasul, anak pun kena memeluk agama Islam. Tapi di Malaysia tidak. Di Malaysia dia lahir dengan keluarga Islam, automatically anak itu Islam. Betul tak? Nah ini jadi masalah. Kita nak Islamkan orang Islam itu dia kena memeluk. Kalau tidak, amalan kita ni kita buat andaian. Kita buat andaian. Kita ikut-ikutan. Kebanyakan amalan kita ni buta tuli. Tak percaya? Saya bagi satu contoh. Kita akhiri ceramah. Saya takut lebih makan masa. Saya bagi satu contoh. Kalau saya tanya, Islam mudah atau susah? Jawapannya tak jawab, maksudnya Islam itu susah lah, senang cerita. Islam mudah atau susah? Mudah. Sebulan soalan betul. Kita hanya jawab, kita bagi jawapan. Tapi kita tak bagi keterangan macam mana dia menjadi mudah. Kalau orang tanya saya, Berlin, Islam mudah atau susah? Saya akan tanya dia balik. You tanya saya, saya tanya agama Islam. Kalau tanya agama Islam agama yang paling mudah di dunia. Kenapa? Dan apa bercerita Allah SWT. Kedua, Islam mudah sebab Islam agama fitrah. Ketiga, Islam itu mudah sebab Islam satu-satunya agama di dunia ini yang memberi panduan bimbingan yang sempurna. Maksudnya, segala-gala ibadah diterang secara detail, segala-gala muamalat diterang secara detail.
Agama lain sikit sini, sikit sana. Tapi Islam menyeluruh, complete guidance. Islam itu mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran sebut Islam itu mudah. Contohnya surah Al-Hajj, surah 22 ayat 78. Surah Al-Baqarah surah 22 ayat 95. Surah Nisa surah 4 ayat 28. Surah Al-Baqarah surah 22 ayat 286. Ayat dalam Al-Quran sebut, kita ada masa nak kupas, hanya kata ayat sebelum cerita tentang Islam itu mudah. Maksudnya agama Islam itu mudah. Islam itu mudah bagi saya itu tidak. Itu lain cerita. Sebab sebagai seorang Muslim, saya nak berjaya di dunia dan akhirat. Kita tak berjaya di dunia dan akhirat. Kalau kita nak berjaya, kita tak boleh lari daripada kata-kata saya ini. No pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Faham tak? No pain, no gain. Kalau saya nak jadi bodybuilder, nak jadi macam Malik Noor yang hebat, Mr. Universe kan, Malik Noor. Rasa-rasa tak jadi bodybuilder. Mula-mula dia angkat besi, mula-mula 3 bulan, sakit ke tak sakit? Hanya orang yang ada sebut, sakit kan? Selepas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sakit meningkat ke kurang? Sebab banyak berlatih, dia mula sakit kurang. Bila sudah berlatih sampai 1-2 tahun, kalau dia sehari-hari angkat besi, hanya lengur dia. Betul? Sama juga dengan Islam. Kalau kita nak berjaya dalam Islam, kita kena banyak beramal. Solat 5 waktu tak boleh tinggal. Tak boleh yoyo tau. 5, 3, 2, 1 tak boleh. Tak boleh macam ni. Dia kena lead. Kita kena solat 5 waktu. Betul? Kita kalau nak berjaya, kita kena buat solat sunat banyak. Buat banyak solat sunat. Kita kena puasa. Bukan saja puasa bulan Ramadan. Puasa sunat juga. Betul? Dan kita kena buat apa ni? Kalau kita kena bayar zakat, kita kena bayar pengajian, kita kena berdakwah, kita macam-macam kita perlu buat. Kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, setuju ke tak setuju? Persoalan saya, nak amalkan semua ini mudah ke susah? Susah. Tapi banyak berlatih, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tapi bila kita sudah berlatih sampai satu tahap, dia sudah semakin dengan diri kita, maka pada masa itu Islam itu mudah bagi saya. Bukan orang Islam mudah ke susah? Mudah. Bagi orang bukan Islam, dia lihat Islam agama yang paling susah. Itu orang Islam semua itu mudah. Tapi amalan yang berbeda itu susah. Faham tak apa maksud saya? Kalau kita belajar Islam 1, 2, 3, 4, dia ada keterangan. Hari ini kita hanya hafal jawapan. Kita tak tahu formula, kita tak tahu disiplin. Boleh tak kita belajar matematik dengan cara menghafal jawapan? 8 campur 2 berapa? 10. 3 campur 7 10. Kita hafal jawapan. Tapi kita tak tahu formula. Boleh? Masalah tu kalau kita ikut-ikutan lah kita hafal jawapan, kita tak tahu formula, tak tahu disiplin, itu jadi masalah. Dan macam mana kita tak mengeluh agama itu, agama Islam? Okey, saya tak nak pinjam banyak masa kita banyak. Saya nak buka untuk soal jawab. Siapa-siapa yang ada soalan yang penting nak tanya boleh tanya. Kalau boleh tanya soalan yang mudah-mudah, supaya saya jadi hebat sebentar. Okey, silakan. Kuat sikit boleh ni. Best approach. Itu pendekatan yang paling baik untuk mengajak kawan-kawan yang bukan Islam. Itu kita kena tengok kategori. Kita kena bezakan orang-orang bukan Islam kepada kategori. Yang basic yang kita perlu buat adalah dakwah bil hal. Kita perlu tunjukkan contoh yang baik. Kita adalah duta. We are the representative of Islam. Mana-mana kita pergi, orang nampak kita mesti nampak Islam. Kita kena rajin bekerja. Kita kena datang awal bekerja. Kita kena kerja ekstra masa. Kita kena baik dengan kawan-kawan ke office. Kita kena beramal. Kita kena amanah. Kalau kita mempunyai ciri-ciri sedemikian, that's one of the approach that you can bring the non-Muslim, you can attract the non-Muslim. Akhlak yang baik, betul tak? Bagi Nabi Muhammad SAW, akhlak dia telah mengajak ramai orang masuk Islam. Dengan akhlak saja. Kedua, kita juga boleh buat kebajikan, bantu orang-orang yang susah. Itu cara dakwah supaya orang terhutang budi. Bila terhutang budi senang juga. Kita dakwah dakwah, kita juga boleh dakwah. Kita boleh buat dakwah dengan kitab. Kita boleh
Hakikat kitab-kitab, buku-buku yang cantik lah, jangan bagi kertas tau. Kalau kita nak bagi orang bukan Islam baca, jangan bagi sampai kertas. Kalau orang bagi sampai kertas, you baca tak? Kalau you sendiri tak baca, jangan bagi orang. Bagi buku yang cantik, supaya orang lihat ada gambar semua. Jangan banyak perkataan bahasa Arab, jangan banyak perkataan bahasa Melayu yang bunga-bunga. Jangan, simple, direct, supaya orang bukan Islam boleh faham. Dan kita boleh buat dakwah bil lisan, kita boleh berdialog. Dan kalau kita belajar teknik, senang-senang saja dah berdakwah. Boleh tak saya bagi satu contoh macam mana saya berdakwah? Okay? Tapi dengan satu syarat, kamu semua ni tak boleh ikut saya. Saya berdakwah, contoh satu dakwah yang saya buat. Saya hantar anak saya belajar di dalam gereja. Saya rasa kamu semua tak akan buat kot. Semua belajar sekolah agama kan. Saya hantar anak saya belajar dalam sekolah gereja. Tujuannya saya nak berdakwah kepada orang dalam gereja. Kalau saya tak pergi, saya pun tak tahu siapa agama. Rasa-rasa ulama-ulama Islam akan pergi, mufti-mufti Islam akan pergi, ustaz-ustaz Islam akan pergi. Mungkin mereka pergi, tapi bagi saya tak tahu. Saya nak pergi sebab saya nak berdakwah kepada mereka. So sama sekali bila saya pergi, saya bawa anak saya pergi dengan isteri masa pergi dakwah. Itu cikgu ni terkejut. Dia tengok nama saya, Ling Chui Su, dan anak saya nama Ling Fu. Nama bini Melayu pakai tudung. Siapa yang sebenarnya bukan? Dia tengah pening, dia keliru. So apa saya buat? Saya cakapkan cikgu itu, kami beragama Islam. Dia tanya saya, kenapa kamu tak beragama Islam? Dia kefahaman sama dengan kita tak? Nama Islam ada dalam bahasa Arab. Saya terangkan apa yang saya sebutkan awal tadi. Lepas tu, isunya masuk Islam tak tentukan nama dalam gereja huru hara 2-3 minggu. Ini kan cerita. Bagi saya, bila saya dapat dakwah, always remember, no demand, no supply. So saya berada di sekolah itu selalu kawan dengan cikgu. Saya tak boleh cakap agama dulu. 2-3 bulan tak cakap agama Islam. Kenapa? Saya nak berkawan dulu. Kenapa? Saya nak buat mereka nak ada dengan Islam. Akhirnya memang betul. Pengetul jumpa saya. Tak berani nak tanya sedikit boleh tak? Saya cakap tak boleh. Dia tanya banyak. Lepas tu dia tanya soalan, dia kata, I tengok kamu ni agak terpelajar. Kenapa kamu pilih agama ini? Wow, cara dia cakap pada Islam tu agama yang sangat teruk. Saya pun jawablah, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening kan? Jesus Christ itu Isa alaihissalam sama. Isa alaihissalam itu tak ada Muslim. Kita beriman kepada Isa alaihissalam. Saya nak ikut jadi Muslim, ada masalah tu. Saya nak ikut Ibrahim alaihissalam, ada masalah tu. Saya nak ikut Musa alaihissalam, ada masalah tu. Kita beriman kepada semua Nabi. Tapi sebagai Kristian, saya kata, saya masuk Islam sebab saya nak ikut Nabi Isa alaihissalam. Saya tak ganggu pemikiran. Dia pun keliru lah. Dia kata, kita Kristian percaya kepada Isa alaihissalam dan Jesus Christ. Muslim bukan dari ikut Muhammad SAW. Dia peningan. Saya cakap dia, sebenarnya dalam Quran sebut Isa alaihissalam adalah Muslim. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 52. Tahu tak dia kata apa? No way. Dia kata, Bible pun kata dia Muslim. Oh, dia tengah terkejut. Dalam Bible, kalau kita lihat dalam Gospel of John chapter 5 verse 30, Nabi Isa alaihissalam dia kata dia Muslim. Pendekkan cerita, Muslim maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu tak ikut keadaan diri kita, tetapi mengikut kehendak Allah. Itu maksudnya Muslim. So dalam Bible saya kata apa? I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan kehendak saya, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Dan mengikut kehendak Allah yang memutuskan dia. Ayat ini dia Muslim. Bila saya buktikan kepada penonton saya Bible, dia terkejut. Dia buat macam ni. Bila orang buat macam ni, tahu tak apa maksud? Dia sejuk. Sama dia sejuk, ataupun dia defensif. Dia tak berapa nak cerita ni. Betul tak? Body language. So, saya pun cakap, bila saya buat macam ni, saya pun buat macam ni juga. Kalau tambah satu lagi orang buat boleh jadi KR juga. So saya buat macam ni,
Saya cakap apa itu? It's okay, if you are not ready to discuss, kita tak sama datang. Saya yang tarik dulu, bukan dia yang tarik dulu. Bila dia tengok saya cakap begitu, dia rasa macam, dia rasa dia ingatkan saya berajuk tau. Cepat-cepat dia kata, okay, let's discuss. So saya cakap apa betul? Okay, let's discuss. Please open your Bible. Dia buka Bible. Zoom. Gospel of Luke chapter number 2 verse 21. Dia buka. Dalam Bible sekolah apa? Isa alaihissalam. Dia berkata, pada usia 8 hari. Saya tanya apa betul? Hari ini, mana satu umat yang ikut Nabi Isa alaihissalam kata? Orang Islam pun orang Muslim. Percayalah kata saya, yang tunduk dan cakap slow aja. Orang Islam ikut Nabi Isa alaihissalam. Saya pun jawab slow dalam hati saya. 1-0. Saya minta dia buka Bible. Dia buka Zoom, Gospel of Luke chapter number 4 verse 1. Isa alaihissalam dalam Bible, dia berpuasa. Dia tak makan dalam pagi ni petang. Dia berpuasa. Saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satu yang berpuasa macam Isa alaihissalam? Dia tuduh lagi. Dia kata orang Islam 2 puasa. Saya minta dia buka Bible, Gospel of Luke chapter 24 verse 36. Dia buka. Isa alaihissalam dalam Bible, setiap kali dia nampak penganut ni, pengikut dia, perkataan yang pertama yang keluar dari mulut dia adalah Shalom alaikum. Ini dalam bahasa Ibrani. Jawabnya alaikum shalom. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tanya begitu, hari ini masa tu penganut 10 hari nampak sesama penganut bagi salam jawab salam. Pernah tengok tak orang Muslim bagi salam jawab salam? Tak ada. Hanya orang Islam. So siapakah yang mengikut Nabi Isa alaihissalam? Mana penganut ikut Isa alaihissalam? Yang tunduk lagi dia kata orang Islam yang ikut. Kalau main bola, kena 3 biji hat-trick. Orang sini tak pandai bola, semua pakai serban. Saya bagi dia bonus kan. Saya minta apa tu? Boleh tak buka Bible? Dia buka Zoom, Gospel of Matthew chapter 26 sampai 39. Dalam Bible semua apa? Dalam Bible tu dibuka, Jesus Christ, Isa alaihissalam, dia sujud. He fell on his face on the ground. Dia sujud. Jadi jadi solat, dia sujud. Hari ini penganut mana satu yang bila mereka sembahyang atau solat, mereka sujud. Macam Nabi Isa alaihissalam. Saya tanya apa betul? Kali ini jawapannya sama lagi. Dia kata orang Islam yang ikut. Lepas tu dia kata, Radlin, saya ada hal yang penting daripada office. Dia ada hal penting daripada ini. Pendek dan cerita, selepas 2-3 jam dia keluar, dia jumpa saya, kata, Radlin, minta maaf, saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya tanya, kenapa cikgu? Dia kata apa? Saya takut saya cakap ini saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang? Saya cakap apa itu? Kalau kamu betul-betul mau ikut, jangan ikut Radlin. Radlin kan manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Kalau mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau kamu sayang Jesus Christ. Nampak tak apa saya buat? This is called reverse psychology. Oh, pengetul tu, saya siapa kata saya tak sayang? Oh, saya nak ikut melainkan kamu tak sayang. So saya tanya pengetul, boleh bayangkan tak kalau Nabi Isa alaihissalam muncul di depan kita, rupa yang handsome. Kalau untuk Kristian punya gambar, mata biru, nyambung panjang, mungkin tak boleh masuk Amerika. Amalan dia kanan, puasa, bagi salam, solat sujud, amalan sedemikian menyerupai orang Islam ke orang Muslim. Itu pernah kalau pengetul jawab menyerupai orang Islam. So saya cakap apa itu? Itu sebabnya saya pilih ini. Nampak tak? Cara saya berdialog, saya buat dia marah kan kebenaran yang buat dia marah. Cari kesamaan. Simple, easy to be done. So cara macam itulah saya buat dakwah. Banyak cara lagi saya kalau ada masa satu persatu different category, different cara dapat belajar teknik ini senang berdakwah. So sebelum saya akhiri bagi untuk pengetahuan sebelum muslimat di sini, siapa yang ingin nak ikuti khusus sekali ada khusus di center saya, office saya di Wangsa Maju, dekat dengan Wangsa Maju di LRT Station. Ada khusus bulan depan 14-15 hari bulan ada khusus dipanggil AUK, akal umbi Kristianiti. Siapa yang nak memahami Kristianiti? Sebab satu cara yang penting adalah bawa Muslim kepada Islam yang kita faham agama. So di situ kita ada AUK dan tak ada wujud di Malaysia ni, tak ada orang yang khusus ini. Okay, so kalau kita boleh mahir master tu, kita mudah untuk berdakwah kepada Muslim. Contohnya apa ni dah?
Sebab itulah dia pakar dalam bidang perbandingan agama dan Kristian. Sebab itulah dia membawa ajak ramai orang ke Islam. Itu satu. Yang kedua, bulan yang seterusnya juga 14-15 hari bulan, kami ada interaktif dakwah training. Ini fasa yang kedua. Siapa-siapa yang nak ikuti perbandingan agama boleh datang. Tapi kena daftar dulu lah. Kalau boleh tak pergi internet tekan interaktif dakwah.